5 buah negara. Gariskan Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Timor Leste. Maksudnya Maksudnya di dunia ini ada 5 buah negara. Ada 5 buah negara. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara tersebut. 5 buah negara ini. Okay. Timor Leste ialah satu pulau kecil dekat dengan Indonesia. Okey, jawab soalan objektif. Kecuali cikgu dengar ada pelajar cakap jawapannya okey, Madagaskar. Madagaskar ialah UNESCO minggu lepas. UNESCO. Okey, 1.2 Madagaskar. Okey, gariskan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei. Di negara ini 4 buah negara bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan negara tersebut. Okey, lepas gariskan, sila jawab soalan ini. Kecuali Thailand. Negara Thai ada bahasa Thai mereka. Okey, sebagai bahasa kebangsaan. Di Thailand salah. Okey, sambung. Kita pergi Singapura. Di Singapura bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Cari ya. Di Singapura bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Ini betul. Tadi sudah belajar. Sambung. Dan Singapura mempunyai 4 bahasa rasmi. Gariskan bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Melayu. Okey, tengok PowerPoint supaya lebih jelas. Jiran kita Singapura, bahasa kebangsaan negara itu ialah bahasa Melayu. Namun Singapura ada 4 bahasa rasmi. Okey, Singapura bahasa Melayu bahasa kebangsaan, bahasa Melayu juga bahasa rasmi. Dan Singapura yang maju ini ada bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi, bahasa Cina juga bahasa rasmi, bahasa Tamil juga bahasa rasmi. 4 bahasa rasmi. Okey, mungkin ada pelajar cakap tak sama meh, itu bahasa kebangsaan dengan bahasa rasmi tak sama meh? Tak sama. Okey, untuk buat pelajar lebih faham, cikgu rasa lebih baik kita lompat ke muka surat 5, kita belajar 1.7 dulu. Kita belajar ini dulu supaya anda faham apa tu bahasa kebangsaan, apa itu bahasa rasmi. Belajar ini dulu. 1.7. Okey, gariskan. Bahasa rasmi digunakan dalam situasi rasmi, iaitu pentadbiran, pendidikan, perdagangan, kehakiman. Itu contoh-contoh. Okey, garis dulu, tak faham tak apa. Bahasa kebangsaan tunggal. Cari tunggal. Bahasa rasmi boleh lebih daripada 1. Gariskan dulu. Okey, gariskan dulu. Bahasa rasmi tidak perlu merupakan bahasa kebangsaan. Bahasa rasmi alat untuk tujuan tertentu. Tidak perlu dikaitkan dengan semangat kebangsaan. Banyak anda garis. Cikgu buat jadual dengan harapan anda nampak perbezaan. Okay? Berdasarkan nota yang anda garis tadi, setiap negara ada bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan setiap negara ni tunggal. Tadi ada garis tunggal.
tunggal maksudnya satu. Setiap negara hanya boleh ada satu bahasa kebangsaan. Bahasa negara itu hanya boleh satu, tunggal. Tetapi untuk bahasa rasmi boleh satu, boleh dua, boleh tiga dan seterusnya. Bahasa rasmi ni boleh satu, boleh lebih daripada satu. Bahasa rasmi. Okey. Sebut saja bahasa kebangsaan, otomatik anda mesti tahu bahasa kebangsaan berkaitan semangat kebangsaan. Bahasa kebangsaan berkaitan dengan cinta akan negara. Ialah bahasa kebangsaan. Kalau cikgu cakap saya guna bahasa kebangsaan, otomatik sebenarnya cikgu memberitahu perasaan cikgu cinta akan negara. Tapi kalau cikgu cakap saya guna bahasa rasmi, bahasa rasmi tak ada kaitan dengan cinta akan negara. Bahasa rasmi tak ada kaitan dengan cinta akan negara. Okey. Jadi kenapa mau bahasa rasmi? Oh, setiap negara ada bahasa rasmi kerana bahasa rasmi ini digunakan untuk situasi rasmi. Rasmi ialah formal. Contoh, dalam kelas ini formal. Kita tak boleh buat sesuka hati. Formal. Rasmi. Jadi kita perlu ada bahasa rasmi untuk situasi formal. Bahasa rasmi ini perlu untuk tujuan tertentu. Contohnya dalam situasi rasmi untuk tujuan apa? Pendidikan. Ataupun anda pergi urusan formal di kaunter-kaunter kerajaan, anda guna bahasa rasmi. Dalam kelas cikgu guna bahasa rasmi untuk tujuan pendidikan. Apabila cikgu guna bahasa rasmi, ini tak ada kaitan cikgu cinta negara ke cikgu tak cinta negara, tak ada kaitan. Cikgu hanya guna satu bahasa untuk tujuan pendidikan kerana ini formal. Jadi perlu ada bahasa rasmi. Ini beza. Dua. Beza. Okey. Kita habiskan 1.7, tinggal sikit lagi, habiskan saja. Gariskan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran kerajaan. Kaunter-kaunter kerajaan, pentadbiran kerajaan. Dan bahasa perbahasan di Parlimen dan Dewan Perundangan Negeri. Okey. Kalau pelajar buat latihan, pelajar akan nampak ini. Ya. Cikgu percaya semua pelajar tahu Parlimen. Okey. Sebut saja Parlimen. Sebut saja Parlimen. Banyak pelajar tahu, oh ni Parlimen itu buat undang-undang untuk negara Malaysia. Undang-undang untuk negara Malaysia. Negara Malaysia banyak negeri. Setiap negeri juga ada undang-undang sendiri. Contoh, parkir. Anda bayar parking di Selangor dengan di Perlis tak sama. Kerana ada undang-undang tak sama. Jadi, setiap negeri juga ada mini parlimen. Tapi kita tak cakap mini parlimen. Kita cakap apa? Dewan
undangan. Nampak tak? Undang-undang negeri. Untuk buat undang-undang di peringkat negeri. Jadi di Parlimen dan Dewan Perundangan Negeri, bahasa Melayu dijadikan apa? Untuk soal objektif, ibu ulang. Di Parlimen dan Dewan Perundangan Negeri, bahasa Melayu dijadikan bahasa apa? Jawapannya perbahasa. Dalam nota ada perbahasa. Apa tu perbahasa? Perdebatan, debate, perbahasa. Contoh di Parlimen, ada orang cakap, saya tidak setuju projek ini dijalankan. Orang kata, saya sokong sebab ini akan bantu rakyat. Saya rasa undang-undang ini tidak sesuai. Saya rasa sesuai. Mereka bahas, mereka debat, debate. Di Parlimen dan Dewan Perundangan Negeri, bahasa Melayu dijadikan bahasa perbahasa. Ataupun contoh soalan objektif, bahasa Melayu dijadikan bahasa perbahasan di mana? Jawapan Parlimen, Dewan Perundangan Negeri. Yang anda garis ni boleh ada 2 set soalan objektif. Tengok anda dapat atau tidak saja. Okey, 1.7 sudah habis. Kita lompat balik muka surat depan. Tadi kita belajar apa beza bahasa kebangsaan dengan bahasa. Okay. Rakyat Singapura cinta akan negara melalui bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu mereka. Tapi untuk urusan-urusan formal di Singapura boleh guna ini. Kita sambung. Kita pergi ke Thailand. Gariskan. Di selatan Thailand, bahasa Melayu digunakan oleh orang Melayu Patani. Orang Melayu Patani. Okey. Orang Melayu Patani. Tadi pelajar tahu Thailand ada bahasa Thai mereka. Tapi ada orang Thai yang tinggal di selatan Thailand ini. Mereka tak cakap bahasa Thai. Mereka cakap bahasa Melayu. Siapa mereka? Orang Melayu Patani. Patani. Nampak? Patani. Ini Malaysia, ini Thailand selatan ni. Orang Thailand di sini tak cakap bahasa Thai. Mereka cakap bahasa Melayu. Mereka ialah orang Melayu Patani di selatan. Okey. Ya. Ini lain sikit tapi popular. Okay, kan? Bahasa Melayu, cari bahasa Melayu bersifat aglutinatif. Pengsan anda. Bahasa Melayu bersifat aglutinatif. Okey. Apa tu aglutinatif? Gariskan. Bermaksud makna perkataan berubah apabila menerima imbuhan. Cikgu percaya banyak pelajar tak tahu apa yang anda garis. Tengok sini. Kalau soalan objektif, dia bagi ini. Ini apa? Aglutinatif. Soalan objektif bagi aglutinatif, jawapan anda mesti makna perkataan, maksud perkataan, erti perkataan, definisi perkataan boleh ubah, boleh tukar apabila terima imbuhan. Ataupun soalan objektif, dia bagi anda ni, makna perkataan boleh berubah apabila menerima imbuhan.
Apa jawapan anda? A, B, C, D? Aglutinatif. Okey. Cikgu percaya banyak pelajar tu tak berapa faham. Cikgu bagi contoh. Dalam bahasa Melayu ada perkataan contoh beli. Okay. Apabila perkataan terima imbuhan mem ialah imbuhan. Apabila perkataan menerima ada imbuhan mem, makna perkataan itu adalah perbuatan beli. Apabila perkataan itu ada imbuhan pem, makna perkataan boleh tukar, boleh ubah menjadi orang yang membeli. Kalau ada imbuhan ter, terima imbuhan ter, makna perkataan boleh tukar, ubah jadi boleh beli, mampu beli. Nota itu cakap bahasa Melayu bersifat aglutinatif. Ya, jawab soalan cikgu. Bahasa Melayu banyak imbuhan kah? Banyak imbuhan? Bahasa Melayu banyak imbuhan? Banyak imbuhan? Banyak. Kalau bahasa Melayu banyak imbuhan, otomatik bahasa Melayu ada sifat ini. Itu saja. Bahasa Melayu ada sifat ini sebab ada imbuhan. Tukar imbuhan, maksud tukar aglutinatif. Senang saja. Okey. Bahasa Melayu ada sifat ini sebab bahasa Melayu ada banyak imbuhan. Kerana imbuhan, makna, maksud perkataan tukar. Bila aglutinatif. Popular, cuba faham. Tak akan tanya ini. Takkan banyak. Ini dan ini. Ini untuk anda faham saja. Okey, sambung. Bahasa Melayu Riau dianggap anda tulis itu dijadikan bahasa Melayu standard. Cikgu anda bulatkan bahasa Melayu Riau bahasa Melayu standard. Kerana Riau dikatakan tempat kelahiran bahasa Melayu. Riau ini satu tempat. Okay. Sekarang kita guna bahasa Melayu Riau. Cikgu guna bahasa Melayu standard dalam kelas ini. Anda belajar bahasa Melayu standard dalam kelas ini. Bahasa Melayu standard yang kita guna sekarang ialah bahasa Melayu apa? Riau. Bagus. Tepat. Riau. Kita bukan guna bahasa Melayu Kedah, bahasa Melayu Sarawak, bukan. Bahasa Melayu Riau. Okey. Mari kita sambung. Bahasa Melayu dituturkan dalam pelbagai dialek. Setiap dialek menampakkan perbezaan dari segi bulatan, penggariskan, sebutan dan kosakata. Bulatan kosakata. Okay. Sebelum cikgu terang, cikgu bagi contoh. Bahasa Mandarin, bahasa standard. Okey? Bahasa Mandarin, bahasa standard. Tapi orang yang tengok bahasa Mandarin, dia boleh cakap dalam, dia boleh baca dalam dialek Hokkien, Cantonese, Hakka, Hainan dan sebagainya. Dialek. Oh, bahasa Melayu ini juga ada dialek. Itu maksud. Dialek dalam bahasa Melayu ini tak sama. Kenapa dialek bahasa Melayu ini tak sama? Berbeza dari segi dua ni, sebutan dan kosakata. Sebutan dan kosakata.
Mungkin ada pelajar cakap, apa itu sebutan? Sebut macam mana ada bunyikan perkataan tu, macam mana nak bunyikan, macam mana nak cakap keluar perkataan itu, macam mana nak sebut, bunyikan perkataan itu, panggil sebutan. Okay. Kosakata adalah perkataan itu, vocab itu, ejaan itu. Okay. Ini untuk anda faham ini, untuk anda faham. Ya. Tadi cikgu cakap kita guna bahasa Melayu standard dalam kelas. Okay. Bahasa Melayu standard ialah bahasa Melayu Riau. Kalau kita guna bahasa Melayu standard, kita nampak gambar ini, kita sebut apa? Kita macam mana kita sebut, macam mana kita bunyikan untuk ini. Kan. Kita sebut kan. Tapi bahasa Melayu yang digunakan oleh orang Kelantan. Ada orang Kelantan di sini? Orang Kelantan? Ada? Ada. Oh, ada pun tak mau cakap ya. Orang Kelantan, dia tampak gambar ni, dia tak sebut ikan. Dia sebut ike. Kalau ada orang Kelantan, dia tahulah ike. Ada orang Terengganu di sini? Pun tak ada. Okay? Dia sebut ikan. Tengok bunyi dia, cara dia sebut tak sama. Dia guna dialek. Vocab, kata, perkataan itu tengok tak sama. IKE, IKNG kan tak sama. Kita dah faham lagi? Kalau kita guna bahasa Melayu standard, ini kita sebut makan. Orang Kelantan tak sebut makan, dia sebut makan. Orang Terengganu sebut makan. Bunyi sebutan tak sama, dia punya perkataan pun tak sama. Okay. Kalau faham, sila tengok soalan objektif ini. Ya, terus nampak kalau dialek kenapa tak sama? Oh, sebab itu sebutan, bunyi dan kosakata tidak sama. Itu soalan objektif. Okey. Sekarang kita tengok baba nyonya pula. Ya, perhatikan. Bahasa Melayu baba nyonya di Melaka ialah bahasa Melayu dengan dialek Hokkien. Di Melaka, baba nyonya juga cakap bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu baba nyonya ni campur dialek apa? Objektif Hokkien. Cikgu percaya tentu ada orang Hokkien dalam kelas ini ya. Siapa orang Hokkien? Ada mengaku okey Hokkien Hokkien lang. Hokkien lang. Ada Hokkien okey nanti. Saya Hokkien lang. Okey, 3 orang Hokkien. Orang Hokkien ataupun baba nyonya ni dia campur dialek Hokkien. Dia tak cakap saya. Dia cakap gua. Contoh gua si Hokkien lah, gua. Lu si Hamil lah. Lu awak, okey, Hokkien lah. Baba nyonya ni dia campur bahasa Melayu dengan Hokkien. Contoh dia cakap gua cakap sama lu okey, campur punya. Hokkien campur bahasa Melayu. Jadi jawapannya nampak saja baba nyonya, jawapannya dialek Hokkien. Itu saja untuk objektif. Okey. Sini sangat penting. Poin 9, 10, 11, 12.
9, 10, 11, 12. Sini sangat senang tanya objektif. Gariskan dulu. Ahli-ahli bahasa membahagikan bahasa Melayu kepada 3 tahap. Gariskan. Bahasa Melayu kuno letak nombor 1 kerana tahap 1, tahap pertama. Gariskan. Bahasa Melayu klasik letak nombor 2 kerana tahap kedua. Gariskan. Bahasa Melayu moden letak 3 kerana tahap 3. Sekarang lihat bahasa Melayu kuno dulu. Okay, gariskan. Bahasa Melayu kuno menerima pengaruh bahasa Sanskrit, agama Hindu. Gariskan. Bahasa Melayu klasik terpengaruh bahasa Arab, unsur Islam. Bahasa Melayu moden dipengaruhi penjajah barat, Inggris. Ya. Cuba faham, ha? Okey. Ini bahasa Melayu dibahagi kepada 3 tahap. Kalau keluar soalan objektif, dia tanya anda tahap pertama X. Okey, X ini apa? Bahasa Melayu apa? Kuno. Ya. Siapa boleh beritahu cikgu apa maksud kuno? Kalau anda tahu, cikgu hormat. Apa maksud kuno? Lupa. Okey. Tengok muka surat 2. Tengok balik muka surat 2. Ayah, jangan lupa. Muka surat 2. 1, 2, 3, 4, 5. Poin ke-5. Ada nampak kuno ah? Ada nampak kuno ah? Kuno tu apa maksud? Lama. Apa cari ah? Poin ke-5. Kuno. Kuno maksudnya lama. Lama. Okey. Ya. Ini tahap pertama. Tahap pertama mesti yang lama, betul tak? Lama. Tahap pertama lama. Jadi ini mesti bahasa Melayu kuno. Kerana kuno ialah lama. Bukan klasik ah. Kuno tahap pertama. Sekarang cuba faham ah? Agama paling tua. Paling tua maksudnya paling lama. Betul? Kuno, betul? Agama paling tua di dunia ini ialah agama Hindu. Agama Hindu sudah lama wujud. Satu agama paling tua, paling lama ialah agama Hindu. Sebut saja agama Hindu, otomatik kita cakap bahasa Sanskrit. Kenapa? Kerana buku-buku agama Hindu ni ditulis dalam bahasa Sanskrit. Boleh ke? Jadi kalau objektif bahasa Melayu kuno ialah bahasa Melayu ni banyak pinjam daripada bahasa Sanskrit. Sebab dulu-dulu Hindu kuat. Hindu ialah agama paling kuat. Hindu. Contoh bahasa Melayu yang pinjam
daripada bahasa Sanskrit ialah dewa, raja, guru. Semua ni ialah datang dari tahap ini. Ini tak payah ingat, tengok hanya beritahu lah. Oh, semua ni sebab pengaruh dia pinjam daripada bahasa Sanskrit sebab agama Hindu. Okay. Masa berlalu, bahasa Melayu berkembang sampai tahap kedua. Tahap kedua jawapannya klasik. Masa itu agama Islam sudah datang. Banyak orang Melayu sudah memeluk agama Islam. Cakap saja agama Islam, otomatik bahasa Arab. Jadi klasik ialah Islam. Yang kedua, Islam sudah datang. Sebut saja Islam, bahasa Arab. Okay. Kalau tanya soalan objektif, kuno. Ada pelajar murid cakap kuno Islam. Ada soalan tanya klasik, Hindu. Kuno, lama. Sebut ini Sanskrit. Yang kedua klasik. Sebab apa? Islam datang. Sebut saja Islam ini. Kalau pelajar dapat set soalan ini, semua boleh betul. Tahap ketiga ialah bahasa Melayu moden. Sampai sekarang, bahasa Melayu berada di tahap bahasa Melayu moden kerana kita banyak pinjam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu banyak pinjam bahasa Inggeris sebab sejarah kita pernah dijajah oleh Barat. Jadi moden ialah Barat, bahasa Inggeris. Okey. Ini contoh soalan popular. Cikgu harap anda terus nampak jawapan. Ini kuno. Mata anda mesti nampak Hindu. Sebab agama paling lama Hindu. Soalan lain dalam latihan ada, ya. Ini hanya satu contoh. 1.5 gariskan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bulatkan bahasa kebangsaan. Bulatkan bahasa rasmi. Terkandung maksudnya ada dalam perkara 152. Bulatkan perkara 152. Perlembagaan persekutuan. Untuk subjek ini, satu-satunya soalan yang ada nombor ialah ini. Yang ada nombor ialah ini. Dalam undang-undang negara ada banyak perkara. Perkara 1, perkara 2, perkara 3. Perkara yang ke-152 ada cakap apa? Jawapannya ada cakap di negara kita bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu bahasa Melayu. Macam mana kita tahu bahasa Melayu bahasa kebangsaan negara kita, bahasa rasmi negara kita? Kerana perkara 152 ini. Itu 1.5. 1.6. Kita sudah sampai 1.6. Bahasa kebangsaan. Terus muka surat 5. Muka surat 5. Gariskan. Bahasa Melayu dipersetujui. Okay. Untuk buat pelajar lebih faham, anda tambah sikitlah dalam nota. Bahasa Melayu dipersetujui sebagai bahasa kebangsaan. Sebab 1.6 ialah bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu
dipilih sebagai bahasa kebangsaan. Sebagai bahasa kebangsaan. Gariskan atas beberapa rasional. Apa maksud rasional? Rasional maksudnya apa sebab? Apa sebab? Apa sebab? Apa sebab bahasa Melayu kita pilih bersama sebagai bahasa kebangsaan? Banyak tapi senang faham. Gariskan bahasa Melayu bahasa Bumi Putra. Banyak orang tahu Bumi Putra, penduduk asal. Jadi bahasa Melayu dipilih sebab bahasa Melayu adalah bahasa asal. Sebelum ada orang Arab lah, India lah, Cina lah, orang asal di sini cakap bahasa Melayu. Jadi ini rasional, ini sebab kita pilih bahasa Melayu. Yang kedua, tenang saja, sebab bahasa Melayu ini lingua franca. Lingua ialah language. Language ialah bahasa. Franca ialah penghubung. Hubung. Okay. Dari Melaka lagi, orang Arab datang sini cakap bahasa Melayu. Orang India datang Melaka cakap bahasa Melayu. Orang Cina dari Cina datang sini cakap bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu ini lingua franca. Bahasa penghubung. Okey, sambung. 3. Ini senanglah. Bilangan penutur teramai. Penutur ialah orang yang bercakap. Ya, teramai maksudnya paling banyak. Banyak orang tahu cakap. Ya. Seterusnya, melambangkan identiti. Senanglah. Ini image diri. Sebut saja anda orang Malaysia, otomatik kata-kata, oh, awak tahu bahasa Melayu. Sebab itu image anda, itu identiti kita. Seterusnya juga senang faham kenapa pilih bahasa Melayu untuk bahasa perpaduan. Ini kalau tahu tak payah salin. Perpaduan. Satu. Seterusnya lagi senang. Semangat kebangsaan. Cinta negara, cinta negara. Cinta negara. Nasionalisme itu boleh. Kenapa perlu ada bahasa Melayu, bahasa kebangsaan? Supaya kita ada satu perasaan cinta negara. Okey, yang terakhir, kenapa pilih bahasa Melayu? Apa rasionalnya? Bahasa Melayu itu agak seragam, agak sama. Ikan ke, ike ke, ikan ke, lebih kurang sama. Senang mau belajar, agak sama. Okey, ini guna logik pun boleh jawab. Kita tunggu sekejap. Okey, 1.7 sudah habis belajar. 1.8 senang sahaja. Gariskan bahasa perpaduan. Ini semua orang tahulah, tak payah cakap banyak. Bahasa Melayu juga bahasa perpaduan. Yang terakhir, bahasa ilmu. Selain bahasa perpaduan, bahasa Melayu juga bahasa ilmu. Gariskan bahasa Melayu, bahasa ilmu, iaitu bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Bahasa untuk ajar ilmu pengetahuan. Soalan popular, gariskan penyata razak. Kerana orang ini itu razak. Jadi kita ada penyata razak.
Nyata raman talik. Penyata raza, penyata raman talik menyatakan bahasa Melayu bahasa pengantar utama sistem pendidikan negara. Jadi bahasa Melayu bahasa ibu. Okey, selesai. Cukup. Latihan buat di rumah. Siapkan di rumah. 2 latihan saja. Sikit-sikit saja, ya. Ini Anda siapkan di rumah. Minggu depan kita bincang sama-sama. Okey.